Assalamualaikum semua pada pelajar lah SMK Unggusin. Jadi kita akan belajar apa hari ni? Belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Farid lah. Mungkin sebelum ni kamu hanya tengok audio je lah. Gambar video cikgu tak ada muka. Hari ni cikgu tunjuklah muka cikgu. Kau jumpa ke kat luar? Bolehlah tegur. Kan? Cikgu pun tak kenal kamu lagi sebab tak pernah jumpa lagi kan. Okey, tak apa. Kita tengok hari ni macam biasa kita tengok buku teks. Jom. Buku teks. Okay, hari kita dah belajar ni, rasanya dah belajar kan itu. Tak ada bahasa ni. Tak apa. Jadi apa kita nak belajar hari ni? Pantun dah kan. Okey, yang ni lah. Tulis rencana. Okey, kita buat karangan. Boleh? Kita buat karangan hari ni. Okey, sebelum tu kita tengok. Okey, tajuk kita hari ni ialah kehidupan tanpa barah. Kehidupan tanpa barah. Barah ni awak tahu tak apa? Barah ni kanser lah. Kanser. Ada macam-macam jenis kanser. Kalau boleh lihat, boleh tengok lah kan. Contohnya kanser paru-paru. Kalau yang tajuk ni kita akan belajar tentang kanser paru-paru. Nampak? Ni bahaya ni. Kalau kena kanser ni. Ni macam kena COVID je pula ni virusnya. Macam tak tahu pula ada COVID. Okey, tak apa. Okey, untuk ni barah paru-paru. Okey, selain paru-paru, apa lagi awak rasa kanser yang ada? Kanser tekak ada, kanser mata, kanser perut, lagi kanser otak. Tu bahayalah kanser otak. Kanser otak ni kejap je boleh kiok. Okey, mintalah jauh dari benda-benda nyakit ni. Terseksa kita tengok orang sakit barah ni. Okey, kemudian apa lagi? Barah payudara. Tu tahu tak? Tu untuk perempuan lah biasanya. Tapi lelaki pun katanya ada juga kena kanser tu. Jadi kita kena sama-sama lah jaga. Takutlah benda-benda ni terkena pada kita. Cikgu dah tengok ramai kawan-kawan cikgu, anak-anak murid cikgu yang kena penyakit. Bukan penyakit ni, kena inilah sakit parah ni. Okay, ni dia bagi kat sini simptom. Simptom ni macam dia punya itulah. Apa ni? Simptom. Kesan dia. Simptom awal. Macam mana kita nak kesan kita ada barah. Okay, yang pertama ni paru-paru lah. Simptom barah paru-paru. Batuk yang berterusan. Batuk kan. Kalau batuk tak berhenti tu kan, tak baik-baik, mungkin kena barah paru-paru lah. Kemudian hemoptysis, kahak atau batuk berdarah. Ni kira yang dah teruk lah. Dia berkahak, kemudian dia batuk keluar darah. Kemudian sesak nafas dan sakit dada. Dia lebih kurang macam kena COVID juga lah ni. Sesak nafas, sakit dada. Kat dada tu awak rasa pedih dan susah nak bernafas. Kemudian nafas berbunyi dan perubahan pada suara, jadi garau. Tapi kalau dah balik tu orang lelaki biasa dia jadi garau kan. Tapi kalau perempuan jadi garau, pelik lah. Mungkin tu kena ada sesuatu yang tak kena. Okay, berat badan menurun dan hilang selera makan. Ramai suka ni berat badan menurun ni, jadi kurus, tak berapa nak makan. Tapi kalau kurus sangat tu tak cantik lah. Kemudian letih dan lesu. Awak rasa letih, awak rasa lesu, tak bermaya, nak tengok video cikgu ni pun ngantuk. Rasanya mungkin ada satu tak kena juga tu kan. Okay, kemudian radang paru-paru yang berpanjangan. Radang paru-paru. Radang paru-paru ni macam kita punya paru-paru tu dia bengkak.
Tu radang, bengkak. Bengkak dan kemerahan di bahagian atas dada dan leher muka. Cuba awak tengok. Mungkin dalam PKP dah kembang dah muka kamu. Tapi itu kembang sebab makan, tidur. Bengkak jugalah mukanya. Tapi ni kalau tiba-tiba awak tengok, bengkak lah. Daripada bahagian dada ni, leher awak dan muka. Okay. Kemudian lawyer muntah dahaga dan sembelit. Lawyer ni macam nak muntah lah. Rasa pahit, tekak. Kemudian dahaga. Minum air banyak pun dahaga. Kemudian sembelit. Ni masa nak membuang lah. Susah nak membuang. Sembelit. Tekan-tekan tak keluar. Kemudian peningkatan paras kalsium di dalam darah. Iaitu hyperkalkemia. Hypercalcemia. Maaf, cikgu pun banyak kahak ni. Kemudian penyebaran penyakit daripada organ yang dijangkiti kepada orang lain. Metastasis. Ini penyebaran penyakit daripada organ yang dijangkiti kepada organ lain. Maksudnya kita contohnya sakit dekat bahagian perut. Kemudian dia pergilah kat paru. Daripada paru-paru dia pergi jangkit ke hati ke, kan. Okey, boleh faham setakat ni? Paru-paru manusia macam tu lah bentuk dia. Kemudian ni paru-paru yang dijangkiti sel kanser. Okey, kita nak buat apa ni? Tak ada pula arahan dia. Bersempena dengan Hari Kanser Sedunia yang disambut pada 4 Februari 2016, Sekolah Amirul telah mengadakan pameran kesihatan yang berfokuskan barah paru-paru. Cikgu nak kau tulis ni je lah dulu hari ni. Dia punya isi-isi. Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelakkan seseorang daripada mengidap barah paru-paru. Cikgu nak kau cari, kau Google lah. Type langkah-langkah mengelakkan mengidap barah paru-paru. Okey, cuba cari. Kemudian tulis cikgu nak berapa langkah. Bagilah 5 langkah, boleh? Okey, cari, tulis dekat buku panjang lah. Buku panjang, buku karangan. Jangan ada tulis buku penulisan kalau dah beli dekat koperasi. Okey, boleh? Faham setakat ni? Dapat dinding. Okey. Jadi cikgu harap kau bolehlah terus buat benda senang je kan. Contoh macam kita nak mengelakkan penyakit gout. Gout. Contohnya awak tak boleh makan makanan laut. Contoh udang, ketam. Itu langkah-langkah nak mengelakkan penyakit gout lah. Jadi cikgu nak kau tulis 5 saja, 5 isi. Langkah-langkah, 5 langkah macam mana nak mengelakkan daripada mengidap penyakit barah paru-paru. Contohnya apa? Paling senang lah kan? Apa? Hisap rokok. Baik. Tu rokok merupakan salah satu punca lah. Punca yang paling ramai kena barah paru sebab hisap rokok. Jadi jangan hisap rokok. Itu langkah yang pertama. Buat ayat panjang sikit. Langkah yang pertama untuk mengelakkan mengidap penyakit barah paru-paru ialah mengelakkan diri daripada menghisap rokok. Contohnya. Sebab apa? Bagi sebab dia. Sebab rokok akan membebaskan bahan toksik yang akan diserap oleh paru-paru ketika perokok menyedut masuk asap rokok ke dalam badan. Contoh. Okey. Bagi ayat panjang sikit. Jangan ayat pendek-pendek macam tu. Cikgu tak nak. Bagilah macam ayat karangan. Okey. Jadi sampai situ sajalah video cikgu hari ni. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Ada nombor kan kat situ.
Jangan malu, PM je. Oke, oke. Jadi bye bye. Jumpa lagi lain kali.